A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat lagi bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita telah pun mendengar pembentangan tentang peruntukan belanjawan 2021 yang mana kita melihatkan peruntukan terbesar dalam sejarah, yang mana kita maklumkan sebanyak RM322.5 bilion peruntukan yang telah dibentangkan semalam, yang berpegang kepada slogan kesejahteraan rakyat, yang kedua slogan kelangsungan perniagaan, dan yang ketiga ketahanan ekonomi. Dan bertepatan dengan itu, kita lihat belanjawan 2021 sebanyak 1 bilion akan diperuntukkan bagi tahun hadapan bagi membendung gelombang ketiga COVID-19. Kerana kalau kita lihat akan perkembangan status terkini COVID-19 di Malaysia 6 November 2020, kita lihatkan kes baharu sebanyak 1,755 dan alhamdulillah kes sembuh baharu 726 dan duka cita kematian baharu 2 orang dan jumlah kes yang masih aktif 11,530. Dan kita doakan sama-sama agar COVID-19 dapat dihentikan dengan segera. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak teruskan pengajian kita dalam topik tafsir dan taranum. Dan saya yakin semalam pun dah ramai dah penonton kita yang bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk memperdengarkan bacaannya. Dan hari ini kita nak sambung ayat yang seterusnya dalam surah Muhammad, ayat yang ke-6 sehingga ke-10. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya semalam saya pun menonton Ustaz di Kaca TV dan saya yakin para penonton pun dah ramai yang tak sabar nak bersama dengan Ustaz pada hari ini, mungkin untuk memperdengarkan bacaan taranumnya. Baik, pada para penonton yang nak bersama dengan Ustaz, boleh call kita di talian 0377261603 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita pegang mushaf dan kita lihat akan tafsir ayat tersebut dan sama-sama kita memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz. Jadi saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada hari ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Dai Aiman dan tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Dan tuan-tuan, hari ini kita nyambung lagi perbincangan kita, tarannum dan juga sedikit qiraat yang Ustaz akan sentuh juga pada hari ini. Iaitu daripada surah Muhammad ayat yang ke-5 hingga ayat ke-6 hingga ke-10. InsyaAllah pada pagi ini untuk permulaannya Ustaz akan baca dulu daripada ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-8. Jadi tuan-tuan kalau dapat bersama mushaf ataupun telefon tuan-tuan yang ada ayat-ayat Al-Quran, boleh kita baca bersama-sama insya-Allah. Saya akan baca pada pagi ini dengan tarannum nahwan. Tarannum nahwan.
asli mujawwad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم صدق الله العظيم. Yang bermaksud serta Allah memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan telah diterangkan akan sifat-sifatnya kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir, maka kecelakaan bagi mereka dan Allah mensia-siakan amalan mereka. Alhamdulillah, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat yang Ustaz baca tadi ialah daripada surah Muhammad ayat ke-5 hingga ayat ke-6 hingga yang ke-8, dan dengan tarannum nahawan secara mujawwad. Sebagaimana Ustaz bincangan pada hari semalam, iaitu tarannum yang dibaca ni ada dua bentuk, tuan-tuan. Yang pertama sekali adalah tarannum dalam bentuk Ustaz baca tadi, iaitu dipanggil mujawwad ataupun kita biasa dengar dalam musabaqah. Dalam persembahan bacaan gitu dibacanya. Cuma dalam bentuk ini kebiasaannya rasa terik sikit nak mengikutnya, sukar sedikit. Walau macam mana pun tuan-tuan, kita ada pilihan. Pilihan yang kedua ini boleh dibawa oleh ramai orang. Kalau pilihan yang pertama itu barangkali orang yang ada sedikit bakat dan kemudian dia ada buat latihan yang bertubi itu, akhirnya dia dapat melagukan seperti itu. Baik, itu satu perkara. Kemudian bahagian yang kedua iaitu seorang yang mana membaca dalam bentuk tarannum murattal. Baik, tarannum murattal ni bunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Beza antara tarannum mujawwad dengan tarannum murattal ialah beza yang dia biasanya kelihatan dari sudut cepat atau lambat. Kalau lambat itu mana? Biasanya lambat itu mujawwad. Walladzina kafaru fata'sal lahum. Yang cepat sedikit itu dia panggil murattal, yang lambat itu dia panggil mujawwad. Biasa murattal ni dalam solat biasa. Ya, kebiasaannya pada salat dan juga bacaan-bacaan harian.
ada bacaan wirid-wirid, baca Yasin ke, baca Al-Mulk ke, baca apa-apa surah yang biasa kita baca itu dalam bentuk murattal. Baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah dalam selang-selang dalam masa kita ada ni kita akan sama-sama lagi ada ayat-ayat tu Ustaz akan bacakan dalam bentuk tarannum, khususnya dalam bentuk murattal, dan insya-Allah dalam jawab sedikit lagi. Kemudian yang kedua ialah tuan-tuan, iaitu berkenaan yang Ustaz suka sentuh, al-qiraat. Al-qiraat ini maksudnya kepelbagaian bacaan yang dibaca berbeza sedikit dengan apa yang kita baca sekarang. Sebagaimana kita maklum, bacaan kita sekarang adalah bacaan namanya hafz daripada Asim. Cuba man hafsun, Hafsun daripada Asim. daripada Asim. Mana yang kita baca sekarang? Amalan kat Malaysia ni, kat Indonesia, mak kita baca dengan hafz daripada Hafs daripada Asim. Jadi itu satu bentuk qiraat sebenarnya. Jadi kalau kita kata baca qiraat mana? Tak adalah Ustaz, tak pernah baca qiraat apa pun. Baik. Sebenarnya kita dah baca. Kita sedang baca. Ya, sedang baca sekarang. Baik, kemudian ada bacaan yang lain yang dibaca juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Hafs daripada Asim itu memang Rasulullah baca. Kemudian yang ini dibaca juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dia tidak masyhur. Maksudnya kita kurang jarang dengar, kemudian kita kurang beramal dengannya, bahkan dalam bidang usulnya, tajwidnya apa semua orang tak bincang perkara ini secara menyeluruh. Yang sebahagian tu adalah belajar. Baik, pagi ini Ustaz nak baca bacaan daripada Imam Warash daripada Nafi'. Imam Warash daripada Nafi' pada ayat yang tuan-tuan boleh perhatikan pada ayat yang ke-7, ya, pada ayat yang ke-7. Ayat ke-6 itu tidak ada apa-apa perubahan. Pada ayat yang ke-7, Ustaz bagi contoh, Ya ayyuhallazina tansurullaha yansurukum in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau man perasan ada berapa perubahan? Ada dekat A tu Ustaz, ada panjang. Ya. Lepas tu bitak tu. Baik, bitak qadamakum. Kenapa tu Ustaz ya? Baik. Dia ada kaedah yang perlu dipelajari lah. Cuma secara umum ni Ustaz sebut. Yang pertama sekali sebenarnya ada 4 tempat lah yang berubah. Nombor 1 sekali, ya ayyuha, Imam Warash baca dengan 6 harakat. Kita baca 4 atau 5. Kemudian amanu itu mad badal baca sama ada 2, 4 atau 6. Ustaz pilih 6 tadi. Kemudian nu itu mad jaiz juga dengan 6 harakat. Kemudian yusabbita qadamakum itu naqal dipanggil. Hukumnya naqal. Yusabbit aqdamakum tapi dibaca yusabbita qadamakum. Kalau nak minta man baca boleh tak? Oh, boleh Ustaz. Kita cuba dah. Perubahan ya 6, kemudian manu itu 6, nu itu 6. Yusabbita qadamakum. Okey Ustaz. Baik, kita dengar daripada Dai Aiman kita, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah. Dah lulus terus. Nampak tak cukup Ustaz? Nampak tak apa. Tapi dah lulus terus ini kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi ini satu bentuk pembelajaran yang sebenarnya kalau tuan-tuan belajar tajwid pun, bagi mereka yang sudah menguasai ilmu tajwid, maka boleh sahaja dia belajar, tapi gurunya kena mengetahui perkara ini dan dia belajar, sebab perubahan dalam ilmu qiraat ni bukan banyak, sikit-sikit ya kan. Jadi kalaulah bacaan, contohnya bacaan Ibnu Katsir yang berubah tentang silah mimil jamak itu, lagilah tak banyak kan, lagi sedikit. Jadi misalnya yansurkum dibaca yansurukumu. Dah. Ustaz bagi contoh. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum
ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Jadi perubahannya pada mim jamak itu sahaja. Dan waw Hum, tu hum dia jadi akan jadi humu. humu. Kalau kum jadi kumu. Kalau tum jadi tumu. Dia panggil mim al-jam', silah mim al-jam'. Itu cara bacaan Itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia ada dua perawinya, Bazzi dan Qumbul. Cuma yang ini Ustaz lontarkan sahaja dulu untuk pagi ini supaya kita dapat memahami, oh di sana ada bacaan lain. Okey. Tinggal lagi nak kena belajar lebih mendalam lah. Kalau kita dengar orang baca tu, janganlah kita betulkan dia pula ya. Mungkin ada cara Dia bacaan mungkin dia tu ada ya. cara bacaan yang lain. Dan ini sebenarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini ialah unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Jadi dalam hadis sahih Bukhari iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disuruh baca dengan satu cara maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa ummati la tutiqu zalika. Umat aku ya Allah tidak mampu untuk baca sedemikian. Nak suruh serupa belaka kan. Kalau contoh tempat kita tuan-tuan, orang Kedah, orang Kelantan nak suruh serupa bercakap susah tuan-tuan. Terbelik-belik. Dah dia ayak kita air dah. Nah, jadi kita ayam dia orang menganulah ayang jadi begitu. Dengan sebab itu tuan-tuan, dialek ataupun perubahan dari sudut suku-suku, kabilah, bangsa itu diraikan dalam Islam. Tinggal lagi hendaklah bacaan tersebut diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaiknya bergurulah. Ya, kena berguru, mesti berguru dan dia kena ada talaqi, musyafahah, belajar guru baru dia boleh baca. Kalau tidak kita baca je lah macam biasa makcik ya. Macam dan saya yakin dan percaya ibu-ibu pun seronok bila mana benda-benda ni kita dah baca Quran ni Ustaz. Mungkin ibu-ibu kita lebih 50 tahun, 60 tahun baca Quran. Tapi ni antara ilmu-ilmu baru yang kita pelajari pada hari ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, semalam kita dah dengarkan daripada ayat pertama sehingga kelima. Ayat ni cukup menarik Ustaz ya. Kerana ayat yang menceritakan tentang bagaimana pertolongan Allah, bagaimana syurga, bagaimana indahnya di dalam neraka dan bagaimana pertolongan Allah SWT dan Allah mensia-siakan tentang amalan orang kafir. Jadi kita nak tahu secara keseluruhannya apakah yang bakal dibincangkan dalam ayat ke-6 sehingga ke-10. Ustaz, silakan. Ya. Baik, terima kasih Daya Iman dan tuan-tuan muslimin Allah rahmat Allah sekalian. Perbincangan semalam tu sehingga ayat yang kelima. Sebenarnya ayat kelima itu pun hujung berkait dengan ayat ke-6. Kemudian ayat yang ke-7. Begitulah ayat Quran ni dia ada ayat sambungan-sambungannya. Cuma kita berhenti pada ayat kelima pada semalam. Dan tuan-tuan, pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang pada ayat kelima itu allazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Orang yang berjihad pada jalan Allah dan mati syahid pada jalan Allah ini, Allah tidak akan mempersiakan amalan mereka. Maknanya apabila ayat itu diturunkan, ya, sebahagian ulama menyebutkan bahawa ayat yang ke-4 itu adalah merupakan menceritakan tentang sabab nuzulnya ialah berkenaan dengan peperangan Uhud. Ada sebahagian kata ayat awal itu adalah sebahagiannya merujuk kepada perang Badar. Jadi itu ada khilaf sedikit ulama di situ. Jadi apabila pada perang Uhud, apabila golongan Islam kalah, orang Islam kalah, yang asalnya dah menang sebenarnya. Tapi kisah Uhud ni kisah yang sangat-sangat menarik untuk kita renung dan kita bincangkan tuan-tuan. Iaitu asalnya Islam telah memenangi peperangan tersebut. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa kamu duduk wahai tentera memanah tu kan, duduk atas bukit jangan turun. Tapi mereka ini oleh kerana ada kesilapan anggapan. Kalau kata tak ikut Nabi itu teruklah bagi sahabat, tidak begitu. Silap faham. Silap faham ini iaitu pada mereka oleh kerana orang kafir telah lari pada masa itu. Jadi pada fahaman mereka peperangan telah selesai. Bila peperangan telah selesai, di bawah sana ada harta-harta. Jadi dengan sebab itu harta itu jadi ghanimah. Mereka turun mereka nak mengambil harta tersebut.
Jadi Allah kita kata sahabat begitu juga, sahabat pun orang tuan-tuan. Cumanya mereka ini sangat patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi silap faham tersebut akhirnya mereka telah turun. Dengan sebab turun tadilah masa tu Khalid Al-Walid belum Islam. Dialah naik dengan kumpulannya ke atas tu, ganti tempat itu, terus dia panahnya orang Islam sehingga orang Islam telah mati dengan begitulah ramailah. Ni atas mungkin sedikit salah faham. Kita bukan nak kata sahabat ni tak dengar kata Nabi. Tapi Ustaz, kita nak sambung selepas ini boleh saya? Boleh, insya-Allah. Kita berehat seketika, para penonton terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton. Hari ini kita dalam topik tafsir dan taranum. Rugi kalau anda tidak mengikuti kita sampai ke hujung siaran. Kerana apa? Ustaz akan bertaranum bersama dengan kita dan juga membacakan tafsir Al-Quran. Baik, para penonton. Sebelum rehat tadi, Ustaz ada ceritakan tentang Khalid Al-Walid. Mungkin Ustaz boleh cerita kisah sebentar tadi. Dan kita nak tahu juga apa sebenarnya asbab nuzul ayat yang kita bacakan hari ini. Mesti ada kisah yang menarik di sebalik ayat ini. Silakan Ustaz. Ya. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, menyambung sikit sebelum break kita tadi, iaitu apabila Khalid Al-Walid telah mengambil tempat itu di atas bukit. Kalau tuan-tuan pergi umrah, akan ditunjukkan bukit tersebut. Katanya bukit itu lagi tinggi, tapi sekarang kelihatan wallahu a'lam lah, ialah 1400 tahun kan. Begitu lama. Jadi tuan-tuan, bila dia mengambil tempat tersebut, maka dia panah orang Islam, dan orang Islam telah ramai gugur syahid. Sebab tu ada tempat yang di Madinah tu, iaitu apa dipanggil tempat maqam ataupun maqam syuhada. Ya, lebih kurang 70 orang di situ termasuklah sahabat-sahabat besar ya meninggal. Baik. Jadi bila berlakunya kematian yang ramai itu, syahid yang ramai itu, maka orang-orang kafir telah mengatakan kepada orang Islam. Fanudia, mereka menyeru apa semua, mengatakan bahawa innalanal uzza. Kami yang ada Tuhan, hebat Tuhan kami namanya Uzza. Wala uzza lakum, dan kamu tidak ada Tuhan nama Uzza. Dan Uzza pun tak tolong kamu, dia kata. Maka Rasulullah suruh jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Tolong jawab kepada mereka, tolong sebut kepada mereka, Allah lah Tuhan kami, pembantu kami, dan kamu tidak ada Allah. La maula lakum. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh orang Islam ini berpaling bahawa Tuhan yang sebenar adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh memberi kemenangan dan dia juga boleh memberi kekalahan dengan sebab-sebab tertentu, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya kalau kita tanya kenapa orang Islam ni di pihak yang benar tiba-tiba kalah. Sabar tuan-tuan, insya-Allah Ustaz akan jawab selepas ini. Kita simpan. Cuma nak bagi tahunya dari sudut sabab nuzul ini berlaku kepada ayat para syuhada tadi. Kemudian ayat yang ke-5 berkait, ke-6 berita gembira, berita gembira, mereka yang mati itu tidak sia-sia. Tapi sahabat kita ni dia ada nak bertanya tentang syurga yang disebutkan dalam ayat tersebut, Ustaz. Ya, kita bersama dengan Mas Ripah Nur
Jamain. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru yang bertugas. Apakah maksud pada ayat yang ke-6, yakni dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah diberitahukannya kepada mereka? Persoalannya, siapakah yang Allah maksudkan mereka itu? Yang kedua, apakah kebaikan yang mereka ini lakukan? Dan apakah yang dimaksudkan dengan syurga yang telah diberitahukannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Siapa yang telah dimasukkan ke dalam syurga itu Ustaz? Ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Ripah ya. Soalan yang baik. Dan tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, ayat yang sebenarnya 5 dan 6 lah. Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan Allah tadi dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna dunia dan akhirat, dan memasukkan dalam syurga wa yadkhulul jannata arrafaha lahum, yang telah dijanjikan dan telah diterangkan sifat-sifat syurga tersebut. Tuan-tuan yang simak rahmat Allah sekalian. Soalan pertama ialah berkenaan dengan yang masuk syurga ni? Siapa ini adalah golongan para syuhada. Dirujuk kepada ayat yang keempat. Wallazina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum. Baik. Kemudian golongan ini pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka iaitu satu nikmat yang besar namanya syurga. Syurga ini tuan-tuan, masya-Allah. Kalau nak cerita tu ikut dalam hadis lah. Macam-macam kisahnya cerita. Segala kenikmatan, segala keseronokan berada di sana, di syurga. Kalaulah orang kaya sangat, bilion atas muka dunia ini, baru hanya kita kata debu-debuan daripada kenikmatan syurga. Oh, semua hebatlah, orang jam tengah jalan, dia boleh naik helikopter. Naik jet saya. Naik jet dan segala kemudahan. Tetapi tuan-tuan, itu baru hanya secebis daripada debu-debuan daripada syurga. Bahkan dalam hadis sahih, iaitu mala ainun ra'at, mata yang tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar, begitu juga terdetik dalam hati pun tak pernah. Maknanya kita kalau yang kita terbayang tu pun tak terjangkau, tak kena lagi. Itu dia syurga. Dan tuan-tuan, cuba kita perhatikan satu yang ini. Kalaulah ini anak kita tanya, cucu kita tanya, siapa-siapalah tanya, yang kamu nak pergi syurga sangat, luah mana syurga tu? Contoh. Tak terbayang saya. Baik, kita nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Baik tuan-tuan. Tuan-tuan ambil dalam surah Al-Imran, surah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan segeralah kamu, ini jawapannya. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah, dan Allah beri syurga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Yang luahnya seluas langit dan bumi. Ini dia tuan-tuan. Manusia paling kaya pun katakanlah dia memiliki kaya sangat, bumi di miliknya. Katakanlah. Tapi tak, syurga seluas langit dan bumi tuan-tuan. Kalau nak banding langit dan bumi memang tak terbanding dah. Cuma nak bagi tahu bahawa itulah contoh mudah yang Allah beri kepada syurga kepada kita. Syaratnya mentaati Allah dan Rasul. Banyak lagi yang akan Ustaz kongsikan tentang ciri-ciri syurga dan sifat-sifat syurga. Mungkin lepas ni ada lagi saya. Ya, insya-Allah. Tapi ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum. Siapa talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Dr. Luqman Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Omar sihat? Alhamdulillah. Mohon maaf pada Doktor, saya tak boleh nak bertaranum kali ni. Baru nak sebut taranum tadi. Tak berapa mahir dalam lagu-lagu taranum ni. Jadi saya nak bertanya satu soalan kepada Doktor ya. Soalan saya begini Doktor. Doktor ada menyebut tadi mengenai Khalid ibn Walid, seorang panglima perang selepas masuk Islam. Tapi soalan saya,
apakah punca sebenar salah faham di perang Uhud itu menyebabkan umat Islam walaupun di pihak yang benar, tapi punca apa sebenarnya boleh kalah? Kerana apakah umat Islam pada itu melihat harta di depan mata, ataupun apa sebenarnya perkara yang menyebabkan salah faham menyebabkan membolehkan Khalid boleh membunuh begitu ramai umat Islam pada itu, tentera-tentera Islam? Apa sebenarnya puncanya yang menyebabkan salah faham ini? Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak, Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Omar, soalan yang cukup menarik Ustaz ya. Silap faham tu bagaimana tu Ustaz? Baik, terima kasih kepada Encik Omar, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita kena ingat bahawa sahabat ni manusia biasa. Ya. Kalau Rasul dia ada asmah, maksumnya itu Rasul. Tetapi sahabat seperti kita dari sudut tubuhnya, dari sudut pemikirannya seperti fitrahnya seperti kita. Ya. Cuma dia adalah manusia yang diberi kelebihan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat ini man laqiyar rasul wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Iaitu orang berjumpa Nabi kemudian beriman dan mati dalam Islam. Itu takrif yang dipegang oleh ramai para ulama. Baik, mereka ini tuan-tuan mempunyai satu ketaatan yang sungguh tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang sangat tinggi. Ustaz nak sentuh sikit tuan-tuan menjawab soalan Haji Omar. Iaitu dalam masa Hudaibiyah, golongan musyrikin Makkah buat perjanjian dengan orang Islam di Hudaibiyah. Bila perjanjian dibuat, Urwah pada masa itu belum masuk Islam. Urwah ni antara pemuka Quraisy yang wakil dalam perjanjian tersebut. Dia telah buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita. Lepas itu tak lama dia masuk Islam. Dia cerita bahawa aku tak pernah tengok orang yang lebih taat kepada Muhammad ini, cinta kepada seorang raja dia lebih daripada sahabat cinta kepada Muhammad. Nak cerita tahap iman sahabat ni. Macam mana? Dia kata kalau Rasulullah ambil air semayang, sebelum air semayang itu jatuh dah berebut macam nak bergaduh ni, berebut nak ambil air itu, nak sapu di tubuh, di mukanya. Tuan-tuan, saya nak kait sikit saya dengar orang sebut ni kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bulan ni bulan Maulid pula. Iaitu orang kata jangan kamu melampau di dalam mencintai memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan seperti ini belum melampau. Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan sahaja para sahabat ni sampai nak ambil air. Itu sapu muka begitu sekali tuan-tuan. Ya, dan ini belum melampau pada sebab Rasulullah tidak menegur perkara ini dan Rasulullah biarkan saja para sahabat membuat demikian. Dalam hadis betul, la tuturuni, jangan kamu melampau dalam muji aku kama atratin nasara, seperti mana golongan Nasara. Tapi ada hujung daripada hadis tersebut ialah sehingga mereka menyembah Nabi Isa. Jadi makna yang tak boleh ialah sampai tahap sembahan. Itu baru kata melampau. Ya, melampau. Itu jadi yang ini memuji, berselawat, maka tidak ada masalah sebenarnya. Berkasidah semua tak berkasidah ada masalah. dan seumpama. Baik, kemudian kita kembali kepada soalan tadi, iaitu ketaatan sahabat kepada Rasulullah sangat tinggi. Cuma dalam isu perang Uhud, sahabat-sahabat ini oleh kerana mereka merasakan bahawa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berakhir peperangan dan kelihatan peperangan sudah akhir, iaitu golongan musyrikin lari pada masa itu. Jadi pada anggapan mereka dah lari, itu tak akan datang balik kot, begitulah. Jadi kira selesai. Maka dengan sebab itu dipanggil kesalahan dalam ijtihad para sahabat. Walau macam mana pun oleh kerana kesan daripada perbuatan tersebut akhirnya dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka telah mengalami kekalahan, bahkan sebahagian daripada para sahabat yang ramai juga telah meninggal. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mana kesan daripada tidak mentaatinya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan kita salah anggaplah saya. Ya. Nak banding iman kita dengan iman para sahabat. Jauh sekali. Jauh sekali lah. Tetapi mungkin disebabkan nak cerita di sini, hikmahnya adalah sahabat juga adalah merupakan manusia yang mempunyai fitrah sebagai seorang manusia saya. Allahu Akbar. Baik, menarik bincang ini. Kita nak teruskan pada ayat yang berikutnya Ustaz. Tapi sebelum tu boleh kita raikan soalan sahabat kita di Facebook Ustaz. Kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru, tanyalah Ustaz ayat yang ketujuh
Dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia akan menolong kamu dan menguatkan kedudukan kamu. Apakah kelebihan orang-orang beriman dalam membantu Allah dalam hal-hal agama? Bagaimanakah cara Allah menolong dan menguatkan kedudukan hamba-hambanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ayat yang ketujuh ni sangat menarik Ustaz. Yang mana kita boleh letakkan ayat ini sebagai prinsip kehidupan kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Nur Dahlia. Dahlia. Soalan sangat-sangat baik berkenaan dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu membantu Allah, Allah akan membantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan perkukuhkan pendirian kaki kamu. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, wahai orang-orang beriman, itu kita maklum, in tansurullah, jika kamu menolong Allah. Baik, tuan-tuan, ayat ini para ulama menyebutkan ini termasuk dalam bab yang dikatakan sebagai majas ataupun kiasan. Kalau kamu menolong Allah, sebenarnya Allah tak perlu pun pertolongan kita. Allah ni apabila Allah nak sesuatu, nak buat sesuatu, maka idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. On the spot. On the spot. Tak perlu pertolongan. Tak perlu pertolongan apa pun. Nak jadikan alam ini pun kun fayakun, nak jadikan kita pun kun fayakun. Apa-apa saja Allah nak, maka jadi dengan sendirinya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah intansurullah? Kenapa nak kena tolong Allah? Tolong Allah lagi. Baik, tuan-tuan semua rahmati Allah sekalian, para ulama menyebutkan ayat ini maksud intansur ini kalau kamu menolong agama Allah. Kenapa Allah tak boleh buat sendiri kah? Tuan-tuan, ini menunjukkan Allah nak beri kemuliaan kepada manusia. Maksudnya orang-orang yang diberi kemuliaan kerana berada dalam perkara agama. Jadi seolah-olah mereka membantu Allah. Tak, Allah boleh buat sendiri pun sebenarnya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Kami tak minta rezeki, kami beri rezeki adalah. Istilahnya tak jejah pun. Tak jejah pun. Itu dia. Jadi tuan-tuan kena faham dengan jelas. Maknanya kalau nak faham secara literal ini tak boleh. So, maknanya Allah perlu pertolongan kita. Allah pun tak kuasa juga. Contoh tak boleh fikir begitu. Kenapa tuan-tuan? Kerana ayat ini adalah perlu kepada pendetailan dan kefahaman yang betul. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Dan tuan-tuan, membantu agama Allah ini sebenarnya dalam bentuk yang pelbagai. Pelbagai. Kalau tuan-tuan dalam sudut kita membantu agama Allah, kalau contohlah muazzin, dia azan, itu dikira membantu agama Allah. Kalau seorang itu mengajar, maka dikira membantu agama Allah. Kalau seorang itu, kalau tuan-tuan dalam konteks orang awam, orang ramai, membantu melihat program ini, program ini hidup begitu lama dan seterusnya, itu kira membantu agama Allah. Lillahi ta'ala, sharekan program ini, tanyalah ustaz ini, maka itu dikira membantu agama Allah. Jadi apa-apa sahaja kebaikan yang berkait tentang agama Allah, maka dikira sebagai membantu agama. Bolehkah kita sebut membantu agama Allah ini taat kepada Allah? Iya, termasuk. Sebahagiannya iaitu termasuk di dalam orang-orang yang membantu perkara-perkara agama. Maka bila dia niatkan begitu, maka insya-Allah dikira sebagai membantu agama Allah. Kita nak perincikan perkara ini Ustaz dengan lebih detail, bahawa tolong agama Allah ini kita boleh sebutkan sebagai taat akan perintah Allah. Baik, tapi huraian yang selepas ini terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih di atas kesetiaan anda semua dalam program kita pada hari ini. Kita dalam topik tafsir dan taranum surah Muhammad ayat yang ke-6 sehingga ke-10. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Kepada yang mungkin terlepas tadi saya, banyak yang telah kita kongsikan. Boleh ulang siar di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Baik, para penonton, kita nak teruskan perbicaraan kita. Sebelum rehat tadi, Al-Fadhil Ustaz ada sebutkan tentang kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Dan kita tolong agama Allah ini, adakah kita boleh samakan dengan kita taat kepada Allah? Silakan Ustaz. Nah, baik, terima kasih Mat. Soalan yang baik. Sebenarnya apa-apa sahaja bentuk amalan-amalan yang merupakan ketaatan dikira membantu agama Allah. Dan termasuk juga amalan-amalan ini kita minta orang lain. Atau kita cadang kepada orang lain, kita ajak orang lain, dakwahkan. Ajak orang lain juga termasuk dalam membantu agama Allah. Tuan-tuan, pada hakikatnya kita berada dalam ruang lingkup yang alhamdulillah ada internet punya kemudahan apa semua. Tapi ada golongan-golongan yang mana masya-Allah berada di tempat di luar kawasan ini. Betul. Nah, iaitu orang-orang yang di dalam orang asli dan apa semua yang berada di luar kawasan ini. Dan mereka ini tuan-tuan perlukan dakwah kita sebenarnya. Ya, perlukan kepada kita membawa agama ini kepada mereka. Dan hakikatnya kalau nak pergi ke sana tuan-tuan, Ustaz pernah mengalami perkara ini, pergi satu tempat di kawasan Gua Musan yang begitu jauh tuan-tuan. Nak sampai itu 3 jam daripada bandar Gua Musan. Jalan bukit punya ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, kita hanya mampu sampai ke sana 2 atau 3 hari. Kemudian kita keluarlah. Nah, tapi rupanya di sana itu sudah ada golongan yang membantu agama lain, missionary Kristian tuan-tuan. Ya. Budak muda, ya, kita kata sekitar 20-an. Perempuan pula tu sudah 2 tahun berada di sana. Masa kita begitu dia senyap dululah, duduk dalam rumah apa semua kan. Tetapi bila kita balik tentu dia dakwahkan balik. Dan mereka yang kita dakwah itu masuk Islam belaka lah pada masa itu sebab kita datang ni dengan apa ni Kementerian Kesihatan. Sebenarnya golongan ini mereka ini suka kesihatan ni. Kenapa? Kerana bawa ubatnya, bawa boleh menyembuh penyakit apa semua kan. Jadi dengan sebab itu mereka suka. Jadi kita masa itulah kita masukkan dakwah kita kepada mereka dan akhirnya mereka meluk Islam. Alhamdulillah. Tapi lepas kita tinggal, itu satu soalan. Jadi makna ini satu bentuk bantuan dan pertolongan tentang agama Allah. Mudah-mudahanlah tuan-tuan kita sama-sama dapat renung, dapat fikir golongan-golongan yang berada jauh daripada kawasan yang sampai dakwah kepada mereka ini untuk kita sama-sama dapat beri sumbangan khususnya dalam hal yang seperti macam ini. Kita daripada pagi sampai ke petang Ustaz ya. Ya. Ada je program-program agama yang disusun di kaca TV kita kan, terutama di TV3 dan TV9. Baik Ustaz, ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh saya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Silakan Cik Abdullah. Selalunya Allah berfirman bermula dengan ayat wahai orang-orang beriman. Ya. Jadi tadi ada sebut orang yang percaya dan tidak ragu-ragu berjuang untuk menegakkan agama Allah dan ikut segala perintahnya. Tapi Ustaz, kadang-kadang perintah yang kecil-kecil pun tak mampu bagaimana. Seperti perintah jangan dedah aurat, tetapi kita melakukannya, tapi semayang juga. Apalagi perintah hukum mahkam seperti berzina dan mencuri. Jadi kita jauh daripada Islam lagi lah. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Encik Abdullah, soalan yang cukup menarik saya. Kadang-kadang kita ni sembang benda yang bulan bintang. Benda yang besar-besar Ustaz. Benda yang kecil-kecil. Tapi yang asas tu tak selesai Ustaz. Baik, terima kasih pada Cik Abdullah tadi. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan, saya rahmati Allah sekalian. Sebenarnya manusia ini dia beramal siapa-siapalah. Ustaz baik, orang biasa baik, ulama pun begitu juga tuan-tuan. Jadi biasanya kita dipengaruhi oleh satu perkara dipanggil bi'ah ataupun suasana. Sehingga ada asatizah kita menggelarnya panggil iman suasana. Iman suasana. Ya, iman suasana tuan-tuan. Contoh, kalau kita duduk kat masjid, apa kita rasa? Rasa beriman Ustaz. Nak baca Quran senang ya kan? Buka telefon tak tengok dah WhatsApp tengok bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran. Alhamdulillah.
Nah, di masjid sebab suasana orang yang semayang, orang yang mentaati perintah Allah. Apatah lagi di Mekah Ustaz ya. Ya. Nah. Kemudian kalau kita berada tempat lain, contoh kat padang bola, macam mana perasaan kita? Oh. Ada tak kita subhanallah, subhanallah. Tengok bola ni Liverpool lawan apa. Contoh. Jadi itu suasana. Jadi setiap orang ini sama ada siapa sahaja tuan-tuan, dia perlu didik diri dia dengan suasana tersebut. Jangan ngada-ngada cuba untuk test. Aku nak tengok iman aku kuat mana. Tak payah. Tuhan tidak suruh begitu. Kalau datang kita hadapi. Ya. Tetapi kalau sengaja-sengaja mencari tak payah. Ya. Kenapa tidak disuruh demikian? Yang disuruh ialah kita mewujudkan suasana beriman tadi. Ya. Jadi tuan-tuan, hatta orang yang ingin berhijrah untuk daripada dulu dia kurang baik, semayang pun tak berapa, ibadat pun teruk, aurat pun tak tutup. Dia nak berhijrah. Baik, ini sangat-sangat baik. Ustaz setuju perkara tersebut, digalakkan, disuruh, diajak, didakwah dan seumpamanya. Tapi peringkat kedua, ini sangat-sangat penting. Bila dia sudah berhijrah begitu, siapa-siapa sahaja boleh berhijrah, maka dia kena berada diri dia dalam suasana yang mengajar ilmu agama. Ini sangat-sangat penting. Dengarlah, tanyalah ustaz, pergilah kuliah. Maka ini akan masuk sedikit demi sedikit. Kalau tidak ada benda ini tuan-tuan, tak lama. Tak lama dia berubah tu bagus dah. Tapi sekejap dia akan berubah balik. Dia kena duduk dalam suasana tu. Duduk dalam suasana. Walaupun tengah masak dekat dapur tu. Pasang, dengar. InsyaAllah kita wujudkan suasana tersebut masuk dalam jiwa kita, jiwa anak kita, insyaAllah mudah dia ngikut kepada perkara agama. Tapi kalau hanya dia berubah dari sudut contoh daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung, kalau orang lelaki daripada pakai seluar pendek kepada pakai seluar panjang contohnya, itu sahaja tanpa adanya duduk dalam tentarbihan, dalam kelasnya, dalam kuliahnya, dalam program tanyalah ustaz dan sebagainya. Tak ada benda ni, maka tuan-tuan agak membimbangkan kok dia boleh kembali kepada perkara yang asal. Sebab itulah dalam hadis, tuan-tuan rujuk perkara ini, Aman biasa dengarkan hadis orang bunuh 99 orang tu kan. Kemudian dia akhirnya bunuh jadi 100 kan. Pergi jumpa seorang abid kata, boleh tak aku taubat? Dia kata, oh tak boleh dah, 100 orang bunuh. Maka kalau gitu aku cukup jadi 100. Cukup 100. Hadis ni adalah Sahih Muslim. Bila cukup 100 orang ni hatinya merasa tak tenang. Dia kata, macam mana ni? Dia kata, aku nak bertaubat. Lalu dia cari lagi abid yang lain. Jumpa abid, dia kata, boleh tak Tuan Guru, saya nak bertaubat ni? Boleh tak? Dia kata, boleh. Tapi apa kesalahan kamu? Salah, saya dah bunuh 100 orang. Yang 100 tu baru je bunuh. Kalau kita suspend Jadi abid ni kata, boleh. Sebenarnya boleh itu memang benar. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa dengan syaratnya taubat yang sebenar-benar. Tapi ini tuan-tuan, ini jangan lupa. Taubat tu betul, tapi ini jangan lupa syarat yang besar disuruh dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini apa dia? Abid itu suruh intaliq ila ardin kaza wa kaza. Kamu kena pindah kampung. Kampung mana tu? Kampung kamu duduk suasana tu kan? Pindah kepada kampung yang lain, fihi ibadullah, fiha ibadullah, di sana ada orang, banyak orang menyembah Allah. Kena cari suasana yang baik dan betul tadi. Cari tempat dulu. Ya, cari tempat. Maka kamu pergi di situ, wala tarji ila ardik inna ardun su. Jangan kamu balik kepada kampung asal kamu. Kalau balik apa jadi? Kamu aku kenal lah. Dah. Aku kenal kamu ni dulu kaki sekian-sekian orang segala sebut dia. Tak jadi, baru nak taubat tak jadi. Dengan sebab itu tuan-tuan, dia pergi di sana dan jangan balik. Dengan sebab itu tuan-tuan, orang ini bila pergi tengah jalan tu dia meninggal. Maka dengan sebab itu datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Datang malaikat rahmat dan azab berebut. Nak ambil roh dia ni, nak bawa ke mana? Satu syurga, satu ke neraka. Yang kata malaikat azab ni, kamu ni apa hal orang ni belum pernah buat baik lagi. Duk bunuh orang 100 orang, tak mula lagi buat baik. Maka kata malaikat rahmat ini, aku datang ni sebab diperintahkan oleh Allah nak mengambil rohnya. Maka dengan sebab bergaduhlah. Bila bergaduh, datang malaikat ketiga mutusnya, kamu ukur jarak mana lebih dekat. Daripada tempat dia bergerak ni ke tempat dia mati tadi, destinasi itu mana lebih dekat. Maka bila diukur dekat kepada tempat taubat, maka dengan sebab itu, maka diambillah roh oleh malaikat
rahmat. Maknanya orang nak berhijrah ni Ustaz ya. Ya, poinnya tuan-tuan, hijrah sangat-sangat baik. Nah, daripada dosa kepada pahala, daripada dosa pada taubat itu sangat-sangat baik. Tapi syaratnya? Tapi ni syaratnya. Ini Ustaz nak sebutkan tuan-tuan, mesti dia ni berkait dengan perubahan, dia duduk dalam majlis ilmu, tarbiyah yang berterusan sehingga dia istiqamah. Duduk saja pun sudah memberi kebaikan insya-Allah. Tapi kena berterusan. Kalaulah dia taubat kemudian dia balik semula tempat asal, dibimbangi dia akan kembali semula. Daripada dah pakai tudung buka balik. Kenapa? Kawan-kawan dia macam tu. Surrounding dia tu macam tu, jadi akan menyebabkan demikian. Maknanya syarat untuk berhijrah ni yang paling utama sekali bukanlah amalan itu yang lebih utama, namun wujudkan suasana terlebih dahulu dan akhirnya akan berjinak-jinak untuk melakukan amal-amal soleh tu Ustaz. Baik, tadi kita ada tertinggal sebelum kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook, kita ada tertinggal satu soalan tadi Ustaz. Sahabat kita dalam ayat yang ke-7 yang mana ada membicarakan tentang cara kita membantu agama Allah dengan ketaatan. Namun bagaimana pula cara Allah membantu hamba-Nya? Bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Bagaimana cara Allah bantu hamba-Nya untuk menguatkan kedudukan hamba-hamba-Nya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih soalan Man. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Apabila kita sebut kita membantu agama Allah, ya, menolong agama Allah, kemudian Allah akan membantu kita sebagai ganti. Ya, sebagai ganti. Dan bantuan Allah ini sebenarnya pelbagai. Nah, dalam bentuk Allah memberi kemudahan kepada hidup kita. Allah memberi kemudahan kepada penyebaran agama Allah ini. Nah, Allah memberi kemudahan iaitu tersebarnya perkara-perkara kebaikan. Allah memberi kemudahan tersebarnya ilmu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan di kalangan para ulama, ya. Contoh saat ini kisah cerita di kalangan para ulama tentang satu matan ilmu, kitab ilmu ditulis, dipanggil matan, kalau terjemahnya apa Man? Inti. Ya, inti kepada ilmu lah, matan yang ditulis tentang matan Ajurumiyah. Dulu saya sempat belajar, sempat hafal pun sedikit ni. Matan Ajurumiyah ini. Jadi ditulis oleh ulama. Tulis. Kemudian selepas tulis dimasukkan dalam botol. Masuk dalam botol. Kemudian dihanyutkan ke laut. Kenapa tu Ustaz? Dia kata, ya Allah, kalau kamu redha dengan perbuatan aku ini, maka kembalikanlah perkara ini dan beri manfaat kepada manusia. Ya. Jadi dia telah membantu agama Allah dengan penulisan tadi. Penulisan, walaupun ilmu itu ilmu nahwu, tetapi nak membantu memahami tentang Al-Quran. Jadi dengan sebab itu tulis-tulis, masuk dalam botol, campak ke tengah laut. Dan kalau dia bermanfaat, kamu kembali. Kalau tak bermanfaat, biar tenggelam situ. Itu dia tuan-tuan. Dan akhirnya matan Ajurumiyah ini dikembalikan oleh Allah. Dan orang belajarnya, bahkan mensyarahkannya, kitab begitu banyak. Yang kita Ustaz sempat belajar Kawakib Ad-Durriyah. Jadi kitab Kawakib mensyarahkan begitu panjang tentang matan yang pendek sahaja sebenarnya, matan Ajurumiyah ini, yang sampai sekarang digunakan. Bahkan setiap orang yang menjadi ahli tafsir, dia tak boleh tidak, dia kena belajar tentang ilmu bahasa. Salah satu ialah tentang matan. Ini alatnya Ustaz? Ya, ilmu alatnya iaitu ilmu tentang ilmu bahasa matan Ajurumiyah ini. Jadi nak beritahu tuan-tuan, kalau Allah redha perkara tersebut, Allah akan bantu dalam pelbagai cara, dan itulah yang Allah bantu kepada tuan kitab tadi, iaitu matan Ajurumiyah. Hanya kalau kita nak cerita akan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak perkara. Ya, banyak perkara. Kita boleh duduk depan TV ni pun, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat sekalian, ini juga bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang yang diberi kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, anak yang soleh, suami yang soleh, taat perintah Allah, boleh solat berjemaah dan sebagainya. Ini
ini di antara salah satu yang kita sebutkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukup menarik. Para penonton sekalian, kalau kita tengok saya di live Facebook kita di Tanyalah Ustaz TV3 cukup meriah. Sebab apa, kita duduk dalam grup ni Ustaz, dah macam keluarga. Setiap hari mereka akan bersembang di dalam live Facebook kita. Baik, Ustaz, kita nak teruskan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Tapi sebelum tu Ustaz, ada sahabat kita nak bertanyakan tentang ayat yang ke-8 ini. Kita bersama dengan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Pada ayat yang ke-8 dan yakni sebaliknya, orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensisihkan amalan mereka. Adakah balasan bagi orang-orang kafir ini akan dibalas di dunia atau di akhirat nanti? Dan bentuk amalan yang bagaimanakah yang disebutkan pada ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya, Laila Dila Rosa. Baik tuan-tuan dan sahabat rahmat Allah sekalian, ayat ini berkait pada ayat nombor 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran. Lalu Allah menggugurkan, membatalkan amalan-amalan mereka. Baik, tuan-tuan musa simak rahmat Allah sekalian, pada kuliah pula, program yang semalam, Tanyalah Ustaz yang semalam, kita telah bincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allah menghapuskan amalan-amalan orang kafir. Yang ini juga Allah sebut fa ahbata a'malahum. Hampir samalah, iaitu Allah membatalkan, menghapuskan amalan-amalan mereka. Soalannya, kenapa Allah kata begitu? Sedangkan mereka orang bukan Islam, orang kafir, adakah mereka termasuk dalam perkiraan amalan? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sebenarnya semalam saya dah bacakan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Melainkan orang-orang bertaubat. Sebelum tu Allah menceritakan tentang orang yang tak buat dosa itu, dosa ini semua sekali itu. Kalau dia buat juga, maka dia akan berdosa. Illa man taba, melainkan orang bertaubat, wa amana, dan beriman. Wa amila amalan salihah, dan beramal salih selepas itu. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah menukarkan semua kejahatan tadi menjadi kebaikan. Ini dia tuan-tuan. Allah menukarkan yang benda-benda jahat dia buat tu jadi baik. Jadi untuk orang-orang yang kafir, yang bukan Islam tuan-tuan, amalan-amalan baik ini ada perkiraannya. Tetapi whole. Apabila mereka masuk Islam, mereka beriman, Allah boleh tukarkan yang kebaikan, yang kejahatan semua jadi kebaikan. Dengan syarat yang bertaubat. Ia bertaubat dan juga beriman kepada Allah. Itu syarat. Baik Ustaz, kita nak sambung selepas ini. Bagaimanakah yang disebutkan dengan cara untuk kita mengubah daripada kejahatan itu kepada kebaikan, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membalas keburukan orang yang kafir. Kita bertemu selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
الخليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita dalam topik tafsir dan Taranum. Kita membincangkan surah Muhammad ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Baik Ustaz, banyak telah kita bicarakan sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membantu hamba-Nya setelah mana hamba tersebut menolong agama Allah. Dan sebelum lihat tadi Ustaz, kita membicarakan satu perkara, menceritakan bagaimana Allah menggugurkan amalan orang-orang kafir ini Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh sambung pembicaraan sebentar tadi. Silakan. Baik, terima kasih Man. Apabila disebutkan tentang menghapuskan amalan, sebenarnya menghapuskan amalan kedua-duanya. Dan orang Islam, ya kita biasa dengar batal Islam. Kalau orang kafir, kenapa Allah perlukan batalkan lagi? Dia bukan Islam sekalipun. Ya. Baik tuan-tuan, dalam hadis Sahih Muslim, Allah menyebut, Rasulullah SAW menyebutkan, innal kafira idza amila hasanatan at'ama biha tu'matan minad dunya. Orang yang bukan Islam, orang kafir, kalau dia buat satu amalan kebaikan, Allah ambil kira sebenarnya, tapi dibalas di atas muka dunia, sama ada dalam bentuk makan, ada apa ni, kebaikan dan kemewahan dunia dan seumpamanya. Tidak diberi kepada akhirat. Walau macam mana pun tuan-tuan, dalam ayat yang kita bacakan tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, Allah boleh sahaja faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah boleh menukarkan amalan-amalan sebelum itu menjadi kebaikan. Tapi syaratlah, iaitu dia kena beriman. Jadi makna segala kebaikan dulu beriman jadi dikira. Tapi kalau dia kekal di dalam keadaan demikian, maka amalan itu akan terhapus begitu sahajalah. Seperti mana dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Bila datang segala amalan-amalan manusia datang depan kita semua sekali tuan-tuan, maka yang sangat-sangat kita takuti ialah faja'alnahu haba'an mansura, jadilah seperti debu-debu yang berterbangan. Buat penat-penat Ustaz. Ya, penat-penat, banyak amalan buat tapi tak jadi. Walaupun kita katakan tuan-tuan ini merujuk kepada orang, Allah sebut orang kafir. Tetapi tuan-tuan, dalam kaedahnya al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ini diambil, pengajaran ini ambil dengan umum lafaz. Ini satu kaedah yang dipegang oleh majoriti ulama, iaitu pengajaran diambil umum ayat tersebut. Umum ayat, bukan khusus sebab. Mungkin sebab itu ada khas yang tertentu. Contohnya tuan-tuan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah yang tempat yang binasa. Nah, asalnya sebab nuzul ayat ini lain. Iaitu berkenaan orang Islam yang tak nak pergi berjihad. Kemudian Allah turunkan ayat ini, tidak ikut Nabi, tidak berjihad bersama Nabi, itulah tahlukah, itulah kehancuran, kebinasaan sebenarnya. Tapi kita guna sekarang, jangan bawa laju-laju, nanti kan kamu akan aksiden, tahlukah juga. Jadi itu di ibrah. Ibrah bi'umumil lafzi, maknanya satu pengajar diambil secara umum. Jangan kamu keluar di tempat-tempat yang awam, orang ramai sekarang ini, kenapa boleh datangnya pandemik dan seumpamanya. Jadi itu semua dirujuk kepada ayat ini, tapi ambil ibrah dengan umumnya lah lafaz. Selagi mana tidak ada dalil-dalil yang menahannya daripada kita berfahaman ataupun melakukan demikian. Jadi tuan-tuan, saudara rahmati Allah sekalian, jadi dengan sebab itu Ustaz suka sebutkan sekali lagi, iaitu amalan-amalan orang yang kafir ada perkiraan sebenarnya,
Tetapi selagi mana mereka kekal di dalam keadaan kafir atau bukan Islam, maka Allah akan tidak mengambil kira. Tapi bila mereka beriman, maka bermulalah perkiraannya, dan Allah boleh, daripada ayat tadi, Allah boleh menukarkan segala yang mereka buat itu kepada kebaikan pada sebelum mereka Islam sekali. Macam seperti mana yang disebutkan dalam soalan sebentar tadi, Ustaz. Mungkin ada apakah di antara amalan-amalan yang kadang-kadang kita lakukan ni penat, Ustaz? Habiskan boreh je. Tapi akhirnya disebutkan oleh Fadil Ustaz tadi, haba manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi ini yang kadang-kadang kita fikirkan bahawa satu perkara yang sia-sia yang kadang-kadang kita lakukan, kita dah lakukan amal-amal soleh, tapi kita calari dengan perbuatan kita yang tercela, seperti kita mengumpat, mengata orang dan sebagainya. Baik, satu yang menarik, iaitu kita biasa menyebutkan tentang dosa yang Allah hapuskan, Allah batalkan dosa tersebut. Tapi kena ingat, pahala juga boleh batal. Pahala pun boleh batal. Dia sebut tadi tentang pahala yang batal. Kalau dosa kita kata kita bertaubat, kita istighfar, kita minta maaf dengan orang, maka itu menyebabkan dibatalkan, dihapuskan dosa tersebut. Tapi pahala juga termasuk dalam pembatalan. Apa dia? Batal pahala, hapus pahala. Na'udzubillah. Ini adalah hadis yang cukup jelas tentang perkara ini. Rasulullah tanya kepada para sahabat, atadruna minal muflis? Adakah kamu tahu siapa dia muflis? Maka sahabat tak jawablah, la dirham lahu wala dinar, orang tak ada duit, tak ada dirham, tak ada dinar, itu bisnes jatuh dan seumpama, maka itu muflis lah. Tapi tak. Yang Rasulullah, al-muflisu fina, di sisi kami, maksud muflis ini ialah man ya'ti, datang yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi salatin wa siyamin wa zakatin. Semua pahala hebat-hebatlah. Semua sembahyang hebat, zakat hebat, pahala itu segala-gala cukup. Tapi tuan-tuan rupa wayati, wa qad syatama hadza, dia kutuk orang. Wayati wa qad qazafa hadza, dia tuduh orang. Kutuk orang, tuduh orang. Wayati wa qad safaka dama hadza, dia ada bunuh orang dan seumpama, maka Allah ambillah pahala tu, bayar. Kutip sikit. Kutip bayar. Kutip bayar. Begitulah seterusnya, sehingga bila tak ada dah pahala, fa ulqiya fi finnar, maka dia habis dah pahala tadi, ambil dosa letak pada dia, maka dia campak dalam neraka. Wal iyaz. Bukan setakat bagi pahala. Ya. Lepas tu kutip pula kutip pahala dosa orang. Dosa orang tu kutip masuk pada dia, dah dosa je ada, dicampak dalam neraka. Wal iyaz billah. Dan tuan-tuan, al-hasad antara perkara yang membatalkan pahala. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki akan menyebabkan pahala terbakar seperti api yang memakan kayu api. Jadi mengumpat dan seumpamanya, itu semua adalah termasuklah perkara-perkara yang seronok, tetapi rupanya rugi duit lah. Ibarat kalau duit, rugi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga mulut saya. Ya, Allahu akbar. Sahabat kita ada bertanyakan soalan yang cukup menarik, Ustaz, tentang ayat yang kita baca, ayat ke-9 ini, bersama dengan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ayat ke-9, bagaimana jika segelintir orang Islam tidak menyatakan kebencian tentang Al-Quran, namun tidak beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mempelajari hukum syarak dalam Al-Quran? Apakah itu juga menggugurkan pahala amal mereka? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dia tak tunjuk, Ustaz. Ya. Tak tunjuk. Tapi Tak dia belajar. tak beramal. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih pada Syahziatul. Soalan yang baik, tuan-tuan. Jadi selagi mana kita tidak ada perasaan benci, tak ada rasa meluat kepada perkara-perkara agama apa semua ini, insya-Allah untuk orang awam secara umumnya dia masih dalam kita kira okeylah. Tapi bahagian kedua dia tanya itu tidak beramal, maka dia kena beramal. Yang bahagian pertama itu kalau dia tak ada rasa benci, tak rasa okey. Tetapi dia kena beramal, dan beramal dengan ilmu. Dan tuan-tuan, Ustaz mintalah kalau tuan-tuan tidak ada kesempatan untuk kuliah-kuliah yang lain, tengoklah, tanyalah Ustaz ni. Istiqamah, banyak istiqamah. Pagi-pagi akan banyaklah tuan-tuan dapat kita memperbaiki amalan. Betul. Contohnya tuan-tuan, Ustaz, ini pengalaman. Orang yang beramal dah, tapi batal juga amalan dia. Ya. Contoh,
Ustaz, pengalaman bila kita datang masjid, khususnya hari Jumaat lah, orang tengah ambil air semayang. Ya. Nak ambil air semayang. Tapi kita nampak air semayang tu tak kena. Aduh. Contoh. Dan dia basuh muka sini aja. Ya. Aha. Sini aja, ni tak kena, sini tak kena. Jadi, maka dengan sebab itu, sah ke tidak air semayang tersebut? Tak sah. Tak sah. Bila tak sah semayang, Tak sah lah tak juga. sah. Nak hukum macam mana bahawa dia dah semayang, Ustaz? Betul dia dah semayang tapi tak sempurna. Ini penting duduk dalam majlis ilmu. Paling kurang tuan-tuan duduklah tanyalah Ustaz ini. Yang tengok tu pula kita, Ustaz, ya? Ya. Jadi Ustaz nak fikir-fikir macam mana nak tegur, salah tegur kan marah pula kan. Jadi fikir-fikir pandang sebelah tak ada dah mah pergi dah. Dah masuklah ala ilaha illallah. Tapi nasib baiknya Ustaz, kebetulannya Ustaz ada kuliah pada Jumaat tersebut di satu masjid lah. Jadi Ustaz sebut dalam kuliah, mudah-mudahan dia dengar lah. Mudah-mudahan. Kalau dia tak tidur lah. Allahumma. Jadi maksudnya tuan-tuan, amalan-amalan ini kena dibantu oleh ilmu. Aha. Kalau amalan tanpa ilmu boleh jadi amalan tadi batal. Kalau buat saja. Ya. Jadi kalau ambil semayang tuan-tuan, biasanya orang yang tak gosok apa-apa, dia walaupun mazhab Syafi'i okey, tak gosok tak ada masalah. Tapi dia kena biar pastikan dia rata. Kalau letak pasang air, letak tangan gitu, maka sebelah ni kena, belakang ni tak kena. Belakang ni tak kena. Maka tak sah air semayang tersebut. Sebabnya daripada tangan ke siku dan lebihlah sedikit daripada siku tersebut untuk menyempurnakan. Jadi kalau paip confirm tak kena. Kalau letak begitu kan tak. Dia kena dia pusing gitu. Barulah itu. Jadi alangkah baiknya kalau dia gosok itulah paip lebih. pula rendah. Jadi tuan-tuan, maksud Ustaz ialah mesti dibantu oleh ilmu. Itu benda-benda basic tu. Nah, ini kita nak sembahyang tiap-tiap hari tuan-tuan. Begitu juga dalam hal Ustaz pergi satu sekolah yang cerita tanya tentang mandi wajib. Allah. Nah, pelajar-pelajarnya orang perempuan lah kalau budak sekolah ni. Jadi bila masa lepas uzur tu dia kena mandi wajib. Dan mandi wajib itu pun bukan kata tak mandi, tak tahu pun. Kami mandi macam biasa je, Ustaz. Mandi je lah Ustaz. Allahumma. Macam mana kamu sembahyang? Ini soalan-soalan yang Masya Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sama-sama merenung pada diri kita satu, kemudian pada anak generasi-generasi kita zaman sekarang ini tuan-tuan. Mudah-mudahan mereka ini dapat sama-sama berada dalam ilmu agama. Alangkah sedihnya kalau disebutkan pada soalan sebentar tadi itu dia tak menzahirkan kebencian, apatah lagi orang yang betul-betul menzahirkan kebencian. Yang kita dapat lihat di media sosial, ada di kalangan mereka yang menzahirkan kebencian bukan setakat kepada Al-Quran, kepada Nabi SAW. Mungkin ada sedikit nasihat Ustaz kepada golongan-golongan ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kalaulah rasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni sama-sama nak meningkatkan cinta kasih sayang, sebab kasih sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tanda iman sebenarnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga aku lebih dicintai daripada min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, daripada mak bapaknya, anaknya dan juga seluruh manusia. Maknanya cinta kepada sayang pada Nabi tanda keimanan. Tapi ada sebahagian orang yang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau begitu keadaan ni ginilah. Nah, cuba cek, cuba renung. Nah, apa yang Muhammad ni telah buat sehingga kita rasa tak suka kepada dia, mengganggu kehidupan. Dah. Kalau cek tuan-tuan cuba tengok dalam YouTube, ada satu orang ahli parlimen Belanda. Saya tak nak sebut nama di sini, tapi tuan cek ahli parlimen Belanda, masuk dalam parlimen Belanda, dia telah sebutkan dengan jelas bahawa Islam ini mesti disekat. Islam ini mesti ditahan, sekolah-sekolah Islam di Belanda mesti dihapuskan. Secara jelas dalam parlimen. Sekitar 4 tahun kemudian tuan-tuan, dia telah memeluk Islam. Subhanallah. Dan ada videonya, dia kata inilah saya sebelum. Dia buat video tersebut, inilah saya sebelum dan inilah saya sekarang. Puncanya tuan-tuan, bila dia kaji, dia lihat batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yang aku duk kata sebelum tak betul, dia kata. Yang aku duk sebut sebelum duk salah tu tak betul. Puan Muhammad ni begini. Sehinggalah akhirnya dia buat kajian yang mendalam. Baca-baca semua yang dia tuduh tu tak kena. Akhirnya tuan-tuan dia memeluk Islam. Cuba cari ya, dalam YouTube tu ada. Ya, mana orang ini tuan-tuan sangat membenci Islam, benci pada Nabi SAW, tapi telah berubah. Poin yang penting Ustaz nak beri di sini para penonton sekalian adalah kita mesti ada ilmu. Iya, betul. Bila tak ada ilmu maka kita akan menjadi jahil dan kita akan melakukan satu perkara yang melanggar pada syariat Islam. Terima kasih para penonton yang bersama dengan kita di TV3. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman, Lai Dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton atas kesetiaan anda bersama dengan kami dalam pengajian tafsir dan taranum. Mungkin ada yang nak bertaranum pada hari ini. Saya boleh call lah kita di talian 0377261603. Kok-koklah sempat lagi 30 minit kita bersiaran ni. Baik Ustaz, perbincangan kita cukup menarik. Antara perkara yang boleh kita highlight lah Ustaz ya, sebelum kita sambung, di antaranya Ustaz dah sebut tentang syurga, ya, sifat-sifat syurga, bagaimana yang disebutkan kita membantu agama Allah, Allah akan bantu kita semula, dan Allah mensia-siakan amalan orang kafir, dan bagaimana asbab nuzul, dan Ustaz sebutkan poin yang penting bila nak berhijrah, wujudkan suasana, dan kita nak teruskan lagi Ustaz pengajian kita. Mungkin Ustaz nak bacakan ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-9 dan ke-10 Ustaz. Silakan. Baik tuan-tuan, kita sambung ayat yang ke-9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها صدق الله العظيم. Maksudnya berlakunya demikian itu kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran, lalu Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi serta mereka memerhati bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Allah telah hancurkan orang-orang itu, dan orang-orang kafir yang telah menurut jejak mereka akan beroleh akibat buruk yang seperti itu. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, pada ayat ke-9 kita telah membincangkan sedikit sebanyak tadi berkenaan orang-orang yang membenci agama Allah. Walaupun konteks ini dalam konteks ditujukan kepada orang kafir, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, iaitu juga pengajarannya kepada orang Islam kalaulah mereka juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebut begini? Ya tuan-tuan, di dalam internet begitu banyak. Nah, dan ada orang yang mengaku Islam, mengaku orang yang masih beragama Islam, tapi dia punya tulisannya menghina, mengkritik, tidak puas hati kepada agama Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang tetap
Ada. Pada hakikatnya tuan-tuan, seorang yang istihza, ini hukum. Orang istihza menghina, mengutuk, mencaci cerca dalam keadaan dia sedar perkara tersebut, maka dia terkeluar daripada agama ini. Mencaci, menghina, mencerca. Qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, adakah dengan Allah dan Rasul wa ayatihi kuntum tastahzi'un, dan ayat-ayat Allah adakah kamu nak mempermain-main, istihza, maka dia secara automatik terkeluar pada agama. Wal'iyadzubillah. Sekalipun dia masih klaim bahawa dia adalah orang Islam dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu mari kita sama-sama berhati-hati. Kalau dalam masalah agama, untuk orang awam dalam masalah agama, kalau dia merasa terdetik, ada merasa pelik dan dia rasa macam tak puas hati, baiklah dia jumpa kepada orang-orang yang boleh memberi penerangan. Jangan dia beri pandangan sendiri. Bila dia beri pandangan sendiri, mungkin pandangan sendiri itu telah menyebabkan dia telah melanggari batasnya. Sebab dalam ilmu agama ini tuan-tuan, dia seumpama kita berjalan ataupun melintas di atas satu batang tiang. Kalau kita nak menyeberang kan, ada pokok kelapa yang kita boleh guna tu, dia melintas guna betul. Bila guna itu tuan-tuan, boleh jadi dia tergelincir. Ini bab ilmu agama. Boleh jadi tergelincir. Tergelincir kalau gitu tuan, jatuh dalam air itu okey lagi, tapi tergelincir dalam ilmu agama, maka boleh terjatuh kepada kufur wal'iyadzubillah. Jadi bila sudah ada jambatan yang luas, lalu ikut jambatan lah. Betul. Maksudnya sudah ada penerangan, sudah ada jalan dibuat oleh para ulama untuk kita memahami agama dengan betul, maka kita guna kaedah yang tersebut. Jangan kita ambil jalan yang kelapa sebatang tadi. Pokok kelapa sebatang itu boleh tergelincir, jatuh dan wal'iyadzubillah. Kalau kita tak tahu tu, diam sudahlah. Ya, diam betul lebih baik. Dan kita yang keduanya, kita rujuk kepada orang yang ahli Al-Quran, kita rujuk kepada ahli Al-Quran. Melainkan kita ini melakukan satu perkara yang di luar daripada ilmu kita, menyebabkan ia boleh menjadi sesat. Baik, kita nak mungkin kita nak bercerita saya untuk ayat yang ke-10, cukup menarik. Bila mana kita dapat melihat di atas muka bumi ini banyak berlaku kerosakan di atas kemurkaan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, disebabkan inilah buktinya yang Allah tunjukkan supaya kita dapat lihat Allah menurunkan bala kepada orang yang melakukan kemungkaran. Mungkin ada cerita yang boleh Ustaz sampaikan. Silakan. Baik, tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berjalan di atas muka bumi dan melihat kesan-kesan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hancurkan mereka. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kaum-kaum yang lepas, mereka ini Allah beri satu kelebihan. Masing-masing kaum ada kelebihan. Contoh, kaum Ad, nabinya iaitu Nabi Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kaum Ad ini Allah hantar di kalangan mereka seorang rasul nama Hud. Dan kaum Ad ini ada kelebihan besar tuan-tuan. Iaitu kelebihannya ialah dia ada kemampuan dari sudut kekuatan tenaga ni luar biasa. Saya dia beritahu dalam tafsir itu menyebutkan boleh cabut pokok ni dengan sebelah tangan. Kalau kita ni badang lah saya. Badang lah begitulah. Hebat, kuat. Sehingga bila kekuatan ini mereka berasa hebat. Apa mereka buat tuan-tuan? Dia kecabar Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa lebih gagah daripada kami? Allah jawab senang aja. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kalau kamu rasa kuat, kamu tak tengok Allah yang cipta kamu tentu lebih kuat. Itu jawapan mudah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mereka ini telah dihancurkan. Allah tak marah kuat itu. Nak jadi khabib, nak jadi apa tu tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, Allah marah tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul pada zaman ini. Jadi ada dua. Pertama sekali taat perintah Allah dan Rasul pada zaman. Baik, dengan sebab itu tuan-tuan, yang itu Allah murka, Allah marah. Dan mereka ini walaupun hebat mereka ini, Allah tak kira, hancur. Baik. Kemudian Samud sama juga. Wa ila Samud akhahum Salihah. Kepada kaum Samud Nabi Saleh. Ini satu kisah yang tuan-tuan sedia maklum.
iaitu tentang kaum Samud ini diberi satu kelebihan yang hebat. Apa dia? Kalau tuan-tuan pergi ke Saudi sekarang, umrah di Madinah, ada satu tempat di utara sikit daripada Madinah itu tuan-tuan, bukan sikit lah, lebih kurang 400-500 km, saya cek dalam Google lah. Jadi di sana ada satu tempat yang tanhitunal jibala buyuta. Golongan kaum Samud ini hidup pada zaman dahulu, mereka memahat bukit menjadi rumah. Kita buat rumah atas bukit, okey. Tapi pahat bukit jadi rumah. Ini Masya Allah. Ini lagi canggih lah, Ustaz. Lagi canggih. Maknanya nak kata mereka ni kolot, tak ada ilmu tentang buat bangunan, tak ada. Mereka lebih hebat daripada kita. Rupanya boleh buat, lagi canggih boleh buat bukit menjadi rumah. Sehingga Allah bayangkan memahat bukit menjadi rumah. Macam manalah rupa pahat bukit di rumah tu, Ustaz. Dan Tapi mereka, kita sambung selepas ini boleh, Ustaz, ya? Boleh, insyaAllah. Minta maaf terpotong pula. Saja kita nak bagi suspend kat penonton kita ni, macam mana rupa rumah yang dipahat daripada bukit. Kita sambung selepas ini, para penonton. Setia bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita sambung lagi pengajian tafsir dan taranum. Para penonton dirahmati Allah sekalian, tadi Ustaz ada ceritalah tentang bagaimana hebatnya orang dulu ni, bukan kata membina bangunan, tetapi mengukir bangunan, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sambung lagi cerita tu tadi. Baik, terima kasih Daya Aiman. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, kaum-kaum yang lepas ini Allah beri teknologi kepada mereka, kecanggahan kepada mereka, sehingga dalam Quran sebut tu memahat bukit menjadi rumah. Waktu itu tak ada crane lagi. Ya, tak ada crane, tak ada apa, tapi tuan-tuan kalau tengok dalam YouTube pun begitu sekali cantik dan canggihnya. Batu itu jadi begitu licin, macam mana dia guna pahat apa sebenarnya itu kan, sampai begitu sekali. Baik. Jadi tuan-tuan, kaum-kaum ini Allah tidak pernah marahkan teknologi itu. Allah tidak larang kehebatan mereka itu. Apa sahaja Allah benarkan. Tetapi syaratnya kamu taat kepada Allah dan Rasul pada zamannya. Jadi kalau itu mereka buat, insya-Allah tidak ada apa masalah pun. Sama juga zaman kita, teknologi apa sekalipun, internet apa semua ini boleh, tak ada masalah. Syaratnya mentaati Allah dan Rasul. Baik, tuan-tuan. Jadi Ustaz nak sebutkan satu perkara di sini, iaitu di dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah pergi ke Tabuk. Tabuk ini satu tempat yang akan melalui Madain Saleh. Tempat yang kaum Samud itu. Daripada Madinah Rasulullah bertolak, kemudian nak pergi ke Tabuk. Jadi bila sampai di Hijr namanya, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Hijr di situ. Bila sampai di tempat tersebut, Rasulullah suruh sahabat berjalan lebih cepat. Rasulullah ambil kain ini tutup kepalanya. Kemudian tanpa memandang kepada tempat tersebut, terus berlalu menuju ke Tabuk. Baik. Sedangkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kenapa kamu tak berjalan? Kenapa kamu tidak pergi lihat? Sedangkan Rasulullah sampai tempat itu tak berhenti tengok pun. Tidak terus kata sahabat kita tunggu sekejap, kita ini tempat-tempat kaum Samud, kita ambil pengajar. Tak. Rasulullah terus saja pergi. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, pertama sekali Rasulullah tidak suka pergi tempat tersebut. Tidak menjadi, kerana tempat itu dia panggil tempat mu'azzabin, orang-orang yang diazab oleh Allah. Jadi Rasulullah tak suka pada tempat tersebut.
Tetapi yang disuruh pergi ni ialah la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin, jangan kamu pergi tempat yang orang diazab oleh Allah itu, yang madain salih dan seumpamanya itu, illa antakuna bakin, melainkan kamu itu dalam keadaan sedih dan menangis. Kenapa? Inilah contoh manusia yang langgar perintah Allah. Itu boleh. Jadi makna pergi di situ dalam keadaan kita rasa sedih dan mengambil pengajaran dan sebaiknya menangis. Itu yang dibolehkan, hadis sahih Bukhari. Sebab tu orang kata lauk mati pun tak boleh pergi saya. Ya, yang seeloknya tak pergi. Tempat yang dia azab tadi tu. Ya. Kalau pergi tadi nak bersukaria, tu masalah lain. Seronoknya duduk lain terapung kan. Tempat itu tempat azab. Jadi siapa-siapa buat begitu makna tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna suruhan Nabi ialah jauhi tempat tersebut. Kalau pergi pun dalam keadaan melihat, ambil pengajaran dan bersedih, ibrah dan bersedih terhadap perkara tersebut. Inilah contoh manusia yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat kita ni ada mengajukan satu soalan berkaitan dengan isu yang saya sebutkan ni, pergi tengok tempat orang, pergi tengok tempat yang diazab dan sebagainya. Sahabat kita bersama dengan Nurul Huda Tajuddin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Kita dah tengok ni macam-macam kerosakan yang Allah turunkan azab, tapi mengapa mereka masih berdegil dan tidak mahu mengambil iktibar ke atas kemusnahan umat-umat terdahulu akibat menolak agama Islam dan menentang rasul-rasul seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-10 surah Muhammad. Mohon penjelasan ringkas, terima kasih. Dia orang kata dia orang besar sangat, dia orang kata dia orang ni kuat sangat, dia orang kata dia orang cerdik pandai, tapi dengan sekelip mata je Allah hapuskan mereka. Tapi tak sedar lagi Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Nurul Huda yang bertanya soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya kita sejak daripada zaman kejadian kita di alam roh lagi sudah ada perjanjian dengan Allah. Dua perjanjian kita. Nombor satu, alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala, bahkan kita janji nak jadikan Allah sebagai itu Tuhan. Yang kedua ialah Allah nak beri amanah, inna aradal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, amanah. Nah, kita setuju tidak? Setuju. Wa fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni sangat zalim lagi jahil. Jadi tuan-tuan, sifat manusia ni sudah begitu keadaannya. Bila masa dia berjanji dengan Allah, dia setuju, ya. Allah akan tunjuk di akhirat kelak macam mana perjanjian kita dengan Allah nanti. Kemudian bila kita dah berada atas muka bumi ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, Allah uji kita di sini, maka lupa kita. Ni lupa ni lah tak tahan ni. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya manusia tak lupa aku tulislah Quran. Tulis. Siap-siap kamu dah berjanji. Baik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, itu sifat manusia lupa ini, dan kedegilan yang manusia ada ini menyebabkan manusia. Tuan-tuan cuba perhatikan, yang kaum Hud ini baru Nabi ketiga, Adam, Idris, Nuh, Hud yang keempat. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Baru Nabi keempat, itu pun dah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi Nuh kufur dah. Dan Nabi Nuh sudah kufur, padahal baru berjarak dua sahaja rasul dia di atasnya. Jadi begitulah juga zaman umat sekarang pun, manusia yang tetap degil itu kerana dibantu oleh nafsu dan syaitannya akan tetap berlaku sampai bila-bila. Wa iyaudu, kalau dikembalikan mereka akan buat balik. Katakanlah manusia ni mati dan dia tengok sendiri dah hidup balik, yaud, akan kembali semula, dia akan buat benda yang sama. Inilah hakikatnya manusia tuan-tuan. Hanya mereka yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah manusia ini akan patuh. Tapi kita kena latih diri tuan. Latih diri dengan solat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir. Itulah yang mengikat kita pagi, petang, insya-Allah akan betul-betul sampai kita mati. Maknanya Ustaz, kalau kita nak istiqomah dalam melakukan apa saja kebaikan Ustaz, kita ikatlah diri kita dengan apa saja ganjaran yang bakal Allah berikan kepada kita. Seperti mana yang Ustaz sebutkan pada awal tadi, di antara
ciri-ciri syurga ini adalah bila kita sebut tentang luasnya adalah daripada langit sampai ke bumi luasnya. Allahu Akbar. Ini ganjaran yang Allah berikan. Itu di antara cirinya. Mungkin ada sedikit lagi Ustaz boleh kongsikan tentang ciri-ciri syurga supaya dapat menarik minat kita untuk terus melakukan amal soleh. Ya. Tentang Sesimak Rahmatullah sekalian, antara yang menarik, Rasulullah menceritakan tentang pintu syurga. Pintu. Besarnya pintu syurga ni tuan-tuan, daripada Makkah ila Busra. Busra ni Syria ujung. Busra. Dan tuan-tuan, Google Map kata 2,400 lebih dia punya kilometer. Besar pintu. Kalau naik kereta pun 2 hari tu. 2,400 kilometer. Dan hebat ini bukti Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Dia kata sama ada daripada Mekah ataupun Busra, ada hadis Sahih Bukhari, ya, Mekah atau Busra atau Mekah daripada Hajar. Jadi bila Google Map, sekarang alhamdulillah ada Google Map, tuan-tuan boleh ukur jauhnya antara Mekah dan Busra ataupun Mekah kepada Hajar tadi adalah sama. Ya. Jadi Rasulullah tak pernah pergi, kita kata, tapi Rasulullah boleh sebut itu. Itulah dia wahyu dulu daripada tak ada Google Map saya. Ada Google Map. Daripada Mekah ke Busra lebih kurang 2,400, Mekah ke Hajar pun sama. Ini membuktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk perkara ini dalam internet lah. Jarak pintu syurga. Kalau seluas itulah pintu, tuan-tuan, patutlah kita tenganga 40 tahun. Dalam hadis ni kan, tenganga 40 tahun, senyap, tak boleh cakap apa dah. Besar pintu baru. Pokok dalam syurga, satu pokok dia punya bayang-bayangnya, itu kalau naik kuda yang paling laju, paling laju 70 tahun tak lepas bayang tersebut. Baik Ustaz, sikit Ustaz, kita nak pergi kepada kesimpulan Ustaz. Pada awal pertemuan tadi kita ada sebutkan tentang orang-orang yang masuk syurga ni. Apa amalan Ustaz sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini? Tuan-tuan Sesimak Rahmatullah Allah sekalian, bila nak sebut amalan ni secara umumnya banyaklah amalan-amalan tapi orang yang mudahnya ialah ya ayyuhallazina amanu taqullah, orang bertakwa kepada Allah. Apa dia takwa, tuan-tuan? Takwa ini makna bahasa mudah takut. Yang sebenarnya ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ikut perintah Allah, tinggal Allah larang, ahli syurga. Ikut perintah Allah, tinggal yang Allah larang, maka termasuk dalam golongan ahli. Kata kunci dia. Itu kata kunci. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sama-sama beramal. Ustaz diri ustaz, tuan-tuan diri tuan-tuan semua. Sebab kita ni berjumpa Allah masing-masing. Nafsi. Tapi pokok pangkalnya Ustaz, kita kena ada ilmu dalam setiap amalan yang kita lakukan. Sebab itulah anda semua kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, sebagai mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh pimpin doa kita semua. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga disebabkan amalan kita ini, dan kita duduk dalam majlis ilmu. Dan terus bersama dengan kita, esok bersama dengan sahabat saya, moderator Da'i Hakim dan panel Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir dengan topik Aqidah Allah Maha Adil. Jadi para penonton, mohon maaf di atas lanjur kata, telajak bicara. Saya Da'i Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.